Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah, la quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah. Al-khairu kulluhu biyadillah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Amma ba'du. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat sambung seperti biasa kuliah petang kita. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ke-31, muka surat 86, belalang emas untuk Nabi Ayub alaihi salam. Kisah ni telah pun kita baca dalam kitab 40 hadis Nabi Muhammad bercerita. Jadi kita tak perlu ulang lagi kisah Nabi Ayub yang diuji dengan kesakitan. Kemudian Allah Ta'ala memberi kesembuhan dan kekayaan kepada beliau. Kerana dia bersabar, sabar dengan ujian. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama satu kesusahan ada dua kesenangan. Dia dapat kesembuhan dan juga kekayaan. Dia sabar dengan kesusahan, Allah bagi dua kesenangan. Yang pertama, sembuh dari penyakit. Yang kedua, Allah kurniakan kekayaan, belalang mah kepada beliau. Alhamdulillah. Kita sambung kisah ke-32. Berhati-hati dalam menerima berita. Kita panggil tabayun. Dapat satu berita, selidiki terlebih dahulu. Pastikan kesahihannya. Berhati-hati dalam menerima berita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Surah Al-Hujurat ayat 6. Sekarang dah popular istilah tabayun. Istilah tabayun. Selidiki dulu, cek dulu, pastikan terlebih dahulu, jangan terburu-buru mempercayai sesuatu berita, sesuatu khabar angin yang disampaikan kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik. Fasik ni orang yang buat dosa besar. Orang yang orang yang kita tak tahu dia ni
dia ni boleh percaya ke tak percaya pengkhabaran dia, riwayat dia. Begitu juga orang yang masturul hal, orang yang tersembunyi, tak dikenali. Tak dikenali. Kita tak tahu dia ni cakap betul ke tak cakap bohong ke. Kita jangan percaya cepat-cepat. Apatah lagi orang ni memang terlibat buat dosa besar, minum arak, mencuri, terima rasuah, zina. Orang-orang macam ni kalau dia bagi satu berita, kita tak boleh cepat-cepat telan, tak boleh cepat-cepat. Itu dalam ilmu hadis, nak terima satu-satu hadis perlu dilihat dulu adalatur rawi. Keadilan. Adil ni tak buat dosa besar, tak mengekali dosa kecil. Perawi tu tak menipu. Sampai Imam Al-Bukhari rahimahullah, dia nak pergi belajar hadis, tengok tok guru dia tipu. Tok guru yang dia nak pergi belajar hadis tu tipu unta, bawa satu timba macam nak bagi makan dekat unta, tapi timba kosong. Tak ada apa benda dalam timba, bohong je. Unta ni pun main lah, main-main, tak bagi makan apa pun, nak kurung unta, nak tambat unta. Dia tanya dekat tok guru tu kata, "Yalah, aku nak tambat unta, nak kurung unta, tak ada apa pun dalam timba." Imam Bukhari kata itu bermakna kamu telah menipu unta. Tipu unta dan dikhawatiri orang macam ni tipu Nabi, meriwayatkan hadis yang bukan hadis Nabi. Imam Bukhari tak mau mengaji dengan penipu, tak mau ambil hadis daripada penipu, balik macam tu je. Jadi satu-satu riwayat, satu-satu berita jangan kita telan bulat-bulat. Fatabayyanu, maka selidikilah, tabayyun, untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali atas apa yang kamu telah lakukan. Kisah di sebalik ayat ini, Haris bin Abi Darar Al-Khuza'i menceritakan bahawa beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda menyerunya kepada Islam. Lalu dia menerimanya. Rasulullah menyerunya supaya menunaikan zakat. Lalu dia menyahut. Beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku akan kembali kepada kaumku dan aku akan menyeru mereka kepada Islam dan menunaikan zakat." Dia akan kutip zakat daripada kaum dia. "Maka apabila aku mengumpulkannya, utuslah kepadaku seorang utusan untuk mengambilnya." Dia dah masuk Islam, dia akan dakwah dekat kaum dia, kemudian dia akan kutiplah duit-duit zakat. Cuma dia minta Nabi hantar wakil, hantar amil untuk datang pungut zakat yang telah dia kumpulkan. Lalu apabila telah sampai waktu untuk mengambil zakat tersebut, musim petik kurma lah, musim menuai kurma, Rasulullah mengutuskan Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayt untuk mengambilnya dari kaum Harith, iaitu Bani Mustaliq. Dalam perjalanan itu, Walid bin Uqbah berasa gementar. Walid ni Nabi tugaskan dia untuk pergi kutip zakat. Dalam perjalanan dia rasa gementar, dia rasa takut. Ini kerana menurut satu riwayat ada menyatakan bahawa pada zaman jahiliyah, Walid bin Uqbah mempunyai permusuhan dengan Bani Mustaliq. Nabi lantik dia pergi kutip zakat. Dia ada sejarah permusuhan dengan Bani Mustaliq. Oleh sebab itulah Walid bin Uqbah berasa takut untuk bertemu dengan mereka. Takut orang pukul dia, dia bimbang, tak berani masuk kampung tu.
Maka beliau segera berpatah balik kepada Rasulullah dan berkata, dia reka cerita. Dia patah balik. Dia kata dekat Nabi, sesungguhnya kaum itu mahu membunuhku. Tu andaian dia je. Dia kata, ni pun nak bunuh aku nak masuk kampung ni pun tak berani. Aku nak masuk tak boleh, ni pun nak bunuh aku. Dan mereka enggan menyerahkan zakat mereka. Dua benda tu. Yang pertama, dia mendakwa kata penduduk kampung tu nak bunuh dia. Yang kedua, dia kata dia minta zakat, ni pun enggan membayar zakat, serah zakat dekat dia. Padahal dia yang takut nak masuk. Pada zaman jahiliah dulu, dia ada bergaduh dengan orang kampung tu. Dia masuk Islam dah lah Walid ni. Ayah dia nama Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id ni antara orang yang sangat menentang keras Rasulullah. Satu pangkat dengan Abu Jahal lah. Uqbah bin Abi Mu'id. Orang yang letak tai unta ketika Nabi sujud. Ayah dia lah. Orang yang pernah cekik Nabi. Ayah dia lah Uqbah bin Abi Mu'id. Dia Islam. Dia Walid. Nama dia Walid. Dia okey Islam, tapi pak dia jahat lah. Pak dia mati, dibunuh dalam peperangan Badar. Dia reka cerita lah, dia tak berani pi kampung tu, dia reka kata orang nak bunuh dia. Dia reka dia minta zakat ni pun enggan bagi. Reka. Nabi pun pada, biasalah manusia bila orang cerita, Nabi pun macam percaya cerita dia. Maka turun ayat ni, jangan cepat percaya. Kata-kata orang ni jangan cepat percaya. Kita kena selidiki tabayun dulu. Jangan cepat percaya kata-kata orang. Kadang dia reka cerita, tabayun dulu. Pelajar, anak-anak murid, kadang-kadang dia balik, dia reka. Dia kata ustaz dia, cikgu dia, ustazah dia. Cikgu dia kata dekat dia, kata perangai macam Yahudi. Contoh, cikgu tak kata pun. Dia kata cikgu dia kata dia Yahudi. Mak ni pun marah, percaya kat anak, main serang. Cikgu mana? Serang ustazah. Kadang-kadang cikgu cakap macam lain. Budak-budak ni dia pandai hurai kat mak ayah tu. Mak ayah pula jenis terbakar, cepat sangat. Ada anak murid ni, contoh saja, dia tak semayang, dia malas semayang. Mungkin ada ustaz kata, kita kena semayang. Orang Islam kena semayang. Hak tak semayang ni orang bukan Islam, orang kafir tak apalah, tak sembah Allah. Dia pergi habaq kat mak dia, kata ustaz tu kata dia kafir pula dah. Mak dia pun main serang ustaz. Tengok, jangan kalut, jangan cepat percaya. Jangan cepat percaya. Jangan cepat mempercayai berita-berita yang macam ni. Selidiki dulu, siasat dulu. Baik, Rasulullah bila dengar macam tu, Rasulullah terus percaya dekat Walid bin Uqbah ni. Ni satu pelajaran, Rasulullah pun percaya. Ni pun kata nak bagi zakat. Hang pi minta zakat, ni pun tak bagi. Ni pun nak bunuh hang pula dah. Jahat kampung ni. Kampung Bani Mustalik ni jahat ni. Lalu Rasulullah SAW terdetik di hati je. Bercadang ni makna terdetik di hati. Terdetik di hati Rasulullah untuk memerangi mereka. Nak buat satu pasukan untuk pergi perang dengan perkampungan itu. Allah tegur tu. Ini pun antara aitabur Rasul fil Quran. Teguran Allah kepada Rasulullah di dalam Quran. Terdetik di hati Nabi. Percaya dekat Walid bin Uqbah. Percaya dengan cakap-cakap dia. Dan terdetik di hati Nabi nak bina satu pasukan tentera untuk pergi serang, untuk pergi perang dengan Bani Mustalik ni. Baru terdetik di hati, tak buat apa lagi pun. Allah tegur Nabi. Ketika itu juga kaum Bani Mustalik datang menghadap Rasulullah. Ni pun keluar mai. Bukan nak perang, ni pun mai nak bawa duit zakat.
untuk bertanyakan tentang utusan Rasulullah yang mereka minta datang ke tempat mereka untuk mengambil zakat yang telah mereka kumpulkan. Nipu-nipu mai lah wahai Rasulullah. Kata nak hantar orang mai kutip zakat, kami dah kumpul dah zakat. Bila nak kutip? Kami duk tunggu lah. Tak mai-mai pun. Tengok. Mereka juga menafikan kata-kata Walid bin Uqbah terhadap mereka. Jadi turunlah sababun nuzul ayat ni. Apa-apa pun kita jangan cepat sangat. Jangan gopoh. Kadang-kadang orang nak bergaduh. Nak bagi bergaduh. Batu api. Dia cerita kat kita. Dia reka cerita. Kita pun sakit hati. Kadang-kadang manusia ni macam tu lah. Benda sikit suka menambah-nambah. Tokok tambah. Jadi cerita tu dia akan jadi tak sebenarnya. Tokok tambah dan sebagainya. Abdun bin Hamid meriwayatkan, ni riwayat yang lain pula berkaitan ayat ni juga, meriwayatkan daripada Hasan bahawa Nabi SAW mengutuskan Sayyidina Khalid bin Al-Walid untuk menyiasat keadaan Bani Mustalib. Disiasat. Lalu beliau mendapati mereka adalah orang yang mendirikan solat serta menunaikan zakat. Ni pada kumpul duit zakat dan mereka menyerahkan zakat itu kepadanya. Ada riwayat kata ni bagi dekat Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Sayyidina Khalid bin Al-Walid yang buat balik duit zakat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas terjadinya peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di atas untuk memperingati orang-orang yang beriman agar tidak terburu-buru menerima sesuatu berita terhadap satu kaum. Apatah lagi kita lah ni ada grup-grup WhatsApp. Kadang-kadang orang forward satu artikel, nama penulis pun tak ada. Dipanggil majhul, masturul adalah. Tak tahu siapa tulis. Kita pun baca, kita forward ke grup lain pula. Tak boleh macam tu. Kadang-kadang penulis ni, penulis apa orang panggil? Penulis yang kita tak tahu. Penulis yang kita tak kenali. Dia tu orang Islam ke, orang kafir ke, orang fasik ke, kita jangan forward. Begitu juga. Jangan kita percaya dengan video-video yang diedit, klip yang dikerat-kerat. Kita dengar video, kita tonton video, terus kita nak komen. Terus kita nak percaya. Kita tak tahu hakikat sebenarnya macam mana. Video-video pendek ni, tak boleh. Dia kena dengar penuh baru kita tahu apa benda yang disampaikan. Banyak video yang dikerat-kerat. Kadang-kadang kita dengar sekali, hai, teruk dia ni. Teruk ustaz ni. Apa dia cakap ni? Tu klip video. Dia kerat tu. Dia edit. Gambar pun serupa juga. Semata-mata tengok gambar, kita tak boleh terus percaya. Gambar ni kadang diedit, kadang apa kita tak tahu. No? Jangan kita ajalah, gopoh. Gopoh ni sifat syaitan. Allah menurunkan ayat di atas untuk memperingati orang-orang yang beriman agar tidak terburu-buru menerima sesuatu berita terhadap satu kaum, supaya mereka lebih teliti ketika menerima sebarang berita, untuk tidak menimbulkan sebarang fitnah yang akan menimpa mana-mana pihak yang berkaitan. Pada hari ayat ini diturunkan, hari itulah juga, hari ayat ni turun, hari itu juga baginda bersabda, at-tathabbutu minallah wal ajalatu minasyaitan. Ada riwayat lain, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan, yang bermaksud penelitian yang rapi itu daripada Allah, manakala tergopoh-gapoh itu daripada syaitan. Kemudian kisah ke-33, damaikan dua golongan yang berselisih pendapat. Kita kena jadi grup pendamai. Jangan kita mengapi-apikan lagi kalau orang bergaduh. Jadi orang yang damai. Damai ni kalau terpaksa menipu pun tak berdosa. Harus menipu untuk mendamaikan dua kumpulan, dua puak, dua orang yang bergaduh. Boleh. Kita cakap bohong tak apa. Nabi sebut lam yakdzib baina ithnain liyusliha.
lam yakdzib, tidak dikira bohong yang berdusta. Tidak dikira bohong yang berdosa. Bohong tu tak dosa. Piramli kata bohong sunat. Tak dikira bohong berdosa. Bainathnain, dua puak bergaduh. Liusliha, kita jadi orang tengah nak damaikan. Nak bagi mereka baik balik. Kita guna cara muhung pun tak apa. Yang penting mereka berbaik-baik semula. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Allah masih mengiktiraf peperangan masih beriman. Minal mu'minin. Walaupun perang. Kumpulan A, kumpulan B bergaduh, bertengkar sampai bunuh-membunuh. Perang sedara. Masih Allah iktiraf minal mu'minin. Ada iman. Walaupun perang bunuh-membunuh. Walaupun hadis sebut al-qatil wal-maqtul finnar. Yang membunuh, yang dibunuh masuk neraka. Tapi masih ada iman. Tidak kekal dalam neraka. Walaupun ada hadis sebut sibabul mu'min fusuq. Caci maki orang beriman itu dosa besar. Wa qitaluhu kufrun. Bunuh orang beriman itu kufrun. Tapi kufrun itu bukan kafir aqidah. Tapi kufur ni'mat. Bunuh orang beriman tidak menjadikan kafir. Ahli sunnah wal jamaah berpegang dengan satu prinsip. Irtikabul kabirah, terlibat dalam dosa besar, tidak menyebabkan jadi kafir. Tak jadi kafir. Mu'tazilah kata, siapa buat dosa besar, siapa bunuh orang kafir. Ahli sunnah kata, tak. Bunuh orang tak jadi kafir. Qabil bunuh Habil, Qabil tak kafir. Tapi dosa besar. Ni ayat Quran Allah Ta'ala sebut. Ta'ifatan, dua kumpulan. Iqtatalu, saling bunuh-membunuh. Dua kumpulan ini diiktiraf Allah minal kafirin ke minal mu'minin? Minal mu'minin. Banyak hadis. La taqumus sa'ah, takkan jadi kiamat. Sehingga berlaku peperangan baina fi'atain azimatain minal mu'minin. Dua kumpulan besar bertelagah, bergaduh, berperang, berbunuhan. Fi'atain azimatain, dua kumpulan besar. Kumpulan apa? Minal mu'minin, di kalangan orang beriman sini. Hak ni beriman, hak ni beriman. Hak ni Islam, hak ni Islam. Bergaduh, perang. Akan terjadi sebelum kiamat. Orang Islam sama-sama orang Islam. Orang beriman sesama orang beriman bergaduh, berperang, berbunuhan. Perang sedara. Kita tak boleh kata tim A Islam, tim B kafir. Kedua-duanya beriman. Jadi kita duduk di tengah. Fa'aslihu bainahuma. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Maksudnya, dan jika dua puak dari orang-orang yang beriman berperang, dua-dua beriman, macam perang Siffin, perang kumpulan Sayyidina Ali dengan kumpulan Sayyidina Muawiyah, perang, dua-dua beriman. Perang Jamal, kumpulan Sayyidina Ali dengan kumpulan Sayyidatuna Aisyah, dua-dua beriman. Siapa betul, siapa salah, kita tak tahu. Serah dekat Allah. Tilka ummatun qad khalat. Mereka telah mendahului kita. Laha ma kasabat. Yang mana betul dapat pahala. Wala tus'aluna amma kanu yaf'alun. Kamu tak akan ditanya tentang perbuatan mereka. Allah kan nak tanya perbuatan mereka kat kamu. Kamu sibuk apa? Kita kata dua-dua beriman. Salah ijtihad. Siapa betul dapat dua pahala. Siapa salah dapat satu pahala. Menghormati sahabat-sahabat Nabi. Ayat ni turun ketika tu sahabat belum berperang. Ayat ni turun Nabi masih hidup. Tapi Allah dah bagi tahu siap-siap. Kalau jadi dua ta'ifah, dua kumpulan orang beriman berperang, apa kita nak buat? Kita jadi grup pendamai. Jadi grup pendamai. Kalau boleh kita damai.
Dan jika dua puak dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah. Ini dalam istilah kerajaan, dia ada pemberontak dipanggil bughah. Kerajaan menentang, terpaksa menentang kumpulan pemberontak, bughah. Dan bagi kumpulan pemberontak pula, dia adalah perjuangan-perjuangan dia. Ini dibahas dalam tajuk bughah. Jika ia kembali patuh, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil menurut hukum Allah. Serta berlaku adillah kamu dalam segala perkara. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu semua sekali adalah bersaudara, adik-beradik. Orang beriman patutnya tak bergaduh, tak berperang. Mereka ikhwah, bersaudara. Macam abang adik. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu. Dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Jadi bila ada dua kumpulan bertelingkah, kita tak kata kumpulan ni kafir, kumpulan ni Islam. Dua-dua Islam. Dua-dua beriman. Cuma ada betul, ada salah. Gitu je. Ada hak, ada batil. Bukan antara Islam dan kafir. Hak dengan batil. Perbezaan pendapat yang akhirnya bila terlalu panas boleh bawa kepada pertumpahan darah. Kisah di sebalik ayat ini. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW menunggang seekor keldai untuk pergi bertemu dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi naik keldai. Nabi ada kaldai, Nabi ada bagal, Nabi ada kuda, Nabi ada unta. Nabi ada banyak kenderaan. Nabi ada banyak kenderaan. Ada hak orang bagi hadiah, ada hak Nabi beli. Kuda Nabi pun ada macam-macam. Ada yang bersuara kuat, bunyi itu sedap. Ada yang larinya kencang. Ada yang warnanya cantik. Kuda saja banyak ekor. Dalam kitab Sirah Nurul Uyun disenaraikan kuda Nabi. Hak suara tu nama murtajif. Suara dia tu, jeritan dia tu menakutkan musuh. Suara lantang. Suara nyaring. Suara best lah. Hak tu bab suara. Hak ni bab bulunya cantik. Ada hak larinya kencang. Nabi ada banyak. Kuda banyak ekor. Unta. Kaldai. Ada nama duldul. Macam-macam. Jadi kalau seseorang pendakwah tu ada kereta 2-3 biji, tak apalah kalau duit halal. Kita janganlah dengki kan. Duit halal tak ada masalah. Tapi manusia ni pun nampak kalau ustaz ni kena naik kereta buruk-buruk. Kena zuhud. Dia tak tahu ustaz ni mengajak KL, mengajak Terengganu, sana sini. Kena pakailah kenderaan yang agak selesa. Rasulullah ada banyak kenderaan. Ada yang Nabi santai-santai naik. Ada yang Nabi pakai itu untuk pergi perang. Kenderaan perang. Nak ziarah orang, Nabi naik yang lain. Hak Nabi, duit Nabi. Duit yang halal. Keperluan. Silakanlah, tak ada masalah. No? Baik. Jadi Nabi naik kaldai. Kaldai Nabi naik. Bighal, kuda, unta. Ada belakang. Kalau Nabi Fathu Mekah, Nabi naik unta. Nabi SAW menunggang seekor keldai untuk pergi bertemu dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, iaitu ketua munafik di Madinah. Adalah urusan Nabi dengan dia. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai, lalu Abdullah bin Ubay berkata, "Wahai Muhammad." Dia ni memang mulut dia mulut celupak lah. Dia memang tak beradab dengan Rasulullah. "Wahai Muhammad, jauhkan dirimu dariku. Demi Allah, bau keldaimu sangat busuk sehingga menusuk ke hidungku." Dia kata begitu. Tak apalah, Nabi tak ada salah. Setelah mendengar apa yang telah dikatakan oleh Abdullah bin Ubay dengan kebiadabannya itu,
Maka bangun seorang sahabat di kalangan Ansar lalu menjawab, demi Allah, bau keldai Rasulullah itu lebih harum dari bau tubuh badanmu. Kalau hang kata keldai Nabi busuk, busuk keldai Rasulullah wangi lagi daripada badan hang. Badan hang lagi busuk pada keldai Rasulullah. Oh, gitu pula. Tak nak bergaduh. Setelah berlakunya pertelingkahan ini, maka bermulalah perselisihan antara lelaki Ansar ini dan penyokong Abdullah bin Ubay. Bergaduh, bertengkar macam tu. Perselisihan itu kemudiannya mencetuskan pergaduhan di antara golongan Ansar dan penyokong Abdullah bin Ubay. Maka turunlah ayat, dan jika dua pihak orang beriman berperang. Abdullah bin Ubay bin Salul dia tak beriman, tapi adalah dia punya penyokong dia, kabilah dia, sanak saudaranya yang beriman. Allah Ta'ala kata bila nampak orang bergaduh, kita kena damaikan. Maka damaikanlah. Ayat di atas menerangkan dan menekankan prinsip mendamaikan dua golongan Muslim yang bertelagah atau berperang. Di antara langkah yang perlu diambil untuk mengelakkan permusuhan ialah kedua-dua pihak yang berbalah mestilah berlapang dada dengan memberhentikan perselisihan dari terus berlaku. Keutamaan untuk mendamaikan sesuatu perselisihan itu amat dituntut oleh Islam berdasarkan sabda Nabi SAW. Unsur, tolonglah. Unsur akhaka zaliman atau mazluma. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Mana kita nak tak mau bagi bergaduh. Lalu seorang sahabat Nabi menanyakan tentang maksud hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad itu. Tolong orang yang kena zalim, orang terinaya. Kami faham. Tolong orang zalim macam mana? Itu dia pertanyaan Nabi. Macam mana maksud unsur akhaka zaliman? Tolong saudara kamu yang zalim. Atau mazluma, atau yang dizalimi. Dia kata, tolong orang kena zalim, kami faham. Tolong orang zalim ni macam mana? Nabi jawab, cara untuk membantu yang zalim itu adalah dengan cara menghentikan kezalimannya ke atas orang lain. Sekat dia lah. Larang dia, tegur dia, halang dia daripada buat zalim. Itu tolong orang zalim. Orang zalim, kita sekat dia, kita halang dia, kita tegur dia, tegur dia daripada buat zalim. Itu kita telah membantu orang zalim daripada melakukan kezaliman. Tolong orang kena zalim ni, kita bantu dia lah. Kita bela dia. Dengan cara itulah kamu dapat membantu orang yang dizalimi. Baik, kita berhenti takat ni dulu. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah berbaki 8 kisah lagi. 8 kisah lagi. InsyaAllah kita cuba tamatkan kitab ni sebelum datangnya bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal kita akan baca Sirah Nabawiyah. 7 hari bulan Oktober atau 8 Oktober bermulalah bulan kelahiran Rasulullah. Rabiul Anwar, Rabiul Awal, bulan yang penuh dengan keberkatan cahaya. Kita akan sambut dengan kita mempelajari Sirah Khulasah Nurul Yaqin, ringkasan Sirah Nurul Yaqin, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati masa kita, usaha kita semua di dalam rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.